Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izwan Azir Saleh dan anda sedang menonton Dengar. Kami siarkan secara langsung setiap malam Jumaat dan seperti biasa saya tidak bersendirian. Panel tetap saya Ustazah Muzayyanah Abdullah akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan yang kami bawakan. Perceraian pada hari ini bukan lagi sesuatu yang mengaibkan kerana ia berlaku begitu meluas dalam kalangan masyarakat Melayu Islam kita. Namun dari satu masalah iaitu pertelagahan suami isteri. Perceraian sebenarnya turut mengheret anak-anak ke dalam konflik dan yang sering berlaku ialah soal nafkah. Malam ini Dengar membawa seorang responden yang telah bercerai selama 3 tahun dan selama tempoh itulah nafkah anak-anaknya tidak terbela. Bagaimana hal ini boleh kita tangani? Episod Dengar kali ini kita akan kupas dengan lebih lanjut. Bukan mudah mempertahankan sebuah perkahwinan. Tergugat keharmonian dek kerana culas akan amanah yang harus digalas. Gagal memberi nafkah. Akhirnya hidup anak yang tunggang langgang. Rasa terbeban, rasa down tu memang adalah setiap kali bila memikirkan kos-kos yang perlu ditanggung tu. Kadang-kadang datang kos-kos yang besar yang tak terduga. Rasa sedih lah macam mana untuk saya meneruskan kehidupan masa akan datang dengan anak-anak yang semakin membesar dan ada yang akan bersekolah menengah. Jadi bebanan tu lagi makin besar lah jadinya. Selama 11 tahun dia berkahwin dengan saya, dia memang culas. Tidak pernah menjalankan tanggungjawab tersebut dan dia ambil tanggungjawab tu oleh saya. Jadi sekarang ni bila perceraian telah berlaku, saya nak dia jalankan tanggungjawab dia, tunjuk dan buktikan yang dia adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang bertanggungjawab kepada anak-anak. Sebabnya dia kata saya ada gaji saya sendiri. Maknanya saya mampu untuk menanggung. Memang duit dia pun gajinya tinggal sikit sebabnya dia membuat loan peribadi semata-mata untuk perjudian. Gaji tu semua banyak habis kepada perjudian tu lah. Secara tak langsung nafkah untuk anak dan isteri tu terabailah. Setiap kali pergaduhan tu akan melibatkan secara kasar lah. Dengar minggu ini mengupas isu nafkah. Jangan ada yang lepas tangan. Episod ke-9 pada malam ini, satu masalah yang saya katakan tadi memang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan Dengar. Dan bagaimana agaknya mungkin Ustazah bersetuju kalau saya katakan tadi memang isu nafkah ni antara yang biasa sangatlah kita dengar dalam masyarakat kita kan. Betul. Dan kami membawakan responden seperti anda telah dapatkan secebis daripada kisah melalui EVT yang kami paparkan tadi. Kalau boleh saya perkenalkan juga responden malam ini yang akan bersama-sama berkongsi cerita dan memberitahu kepada kami masalah yang beliau terpaksa hadapi. Puan Aifa berusia 39 tahun dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Beliau bercerai kerana suami tidak memberikan nafkah. Boleh diperkirakan sepanjang tempoh perkahwinan itu kerana bekas suami terlibat dalam aktiviti haram dan perjudian mesin. Malah beliau sendiri pernah dipukul oleh bekas suami apabila berbincang soal nafkah dan kini menyara anak-anak tanpa bantuan keuangan daripada bekas suami. Saya bersama dengan Puan Aifa di studio yang mana beliau ada, kalau dapat anda lihat dari belakang untuk kami menjaga dan melindungi identitinya. Puan Aifa, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan Dengar dan terima kasih kerana sudi untuk berkongsikan apa yang Puan Aifa hadapi selama ini. Mudah-mudahan boleh dijadikan pengajaran kepada orang lain. 11 tahun berkahwin, 3 tahun bercerai.
dalam VT dan juga apa yang saya perkenalkan tadi, suami terlibat dengan aktiviti perjudian. Ya. Sejak bila agaknya Puan Aifah mula mengenal pasti tabiat buruk suami ini? Kata budak-budak muda sekarang, suami kantoi lah dengan Puan akibat aktiviti perjudian itu. Sejak bila, Puan? Sejak tahun kedua perkahwinan kami. Tahun kedua perkahwinan kami tu dia dah terlibat dengan perjudian. Jadinya dalam dia terlibat tu saya dapat tahu setelah saya mengikut dia pergi ke tempat tersebutlah. Mengintai. Mengintai. Jadi bila saya pergi ke tempat tersebut, jadi saya dapat melihatlah aktiviti yang dia terlibat tersebutlah. Jadi bila saya tengok apa yang aktivitinya ialah perjudian mesin. Jadi semenjak daripada tu dia terus dengan tabiat tersebutlah hingga ke tahun perkahwinan kami yang terakhirlah. Baik. Dan sebenarnya perkahwinan Puan bersama bekas suami ini dibina atas dasar suka sama suka, cinta antara satu sama lain, ya? Ya, betul. Suka sama suka sebab kami perkenalan lah dari tempat belajar. Jadi perkahwinan tu suka sama suka lah. Dan tidak terhidup oleh Puan ketika saat sedang bercinta untuk mendirikan rumah tangga itu bahawa ada suatu imej tersembunyi bakal suami ini yang kemudiannya baru Puan kenal beberapa tahun kemudian? Ya, maknanya sepanjang tempoh perkenalan tu memang saya tak pernah nampaklah keburukannya. Jadi kiranya dia pandai, orang kata cover lah perangai tersebut kan. Jadi bila dah memasuki alam perkahwinan, tahun pertama tiada apa-apalah. Maknanya sebabnya kami PJJ, jarak jauh. Jadi selama setahun tu kita tak nampaklah sebab jarak jauh ni kita tak nampak duduk asing-asing. Kemudian tahun yang kedua itu barulah kami duduk bersama dan barulah terbongkarlah sikit-sikit sikap baran, sikap negatif dia lah. Ustazah, mungkin ada nak mengetahui lebih mendalam? Ketika itu sudah dapat zuriat? Ketika itu tahun yang kedua tu saya sedang mengandung lah. Kiranya tahun pertama tu saya tiada cahaya mata. Jadi tahun kedua tu saya sedang mengandung lah. Jadi setahun perkahwinan dah dapat nampak. Lepas tu apa tindakan Puan Aifah sendiri? Setelah tindakan yang macam mana tu? Ketika pertama ada kali tak mengetahui, bagi nasihat? Okay, punca nak jadi gaduh tu biasanya bila bagi nasihat ke? Kiranya tercetus pergaduhan tu bila saya meminta dia mengeluarkan sedikit lah untuk duit untuk membayar tentang pengasuh anak. Jadi dia berkira dan dari situ tercetuslah perbalahan kecil dan kemudiannya menjadi besarlah. Sebabnya bagi dia tak nak mengeluarkan sebarang duit ataupun nafkah lah untuk dihula kepada saya. Jadi setelah lama kelamaan dah tak boleh nak dibincang lagi lah. Sebab setiap kali perbincangan akan tercetusnya pergaduhan. Puan memang bekerja lah sebelum berkahwin pun? Ya, saya memang bekerja. Sebelum berkahwin pun bekerja, kemudian ada tak bincang nanti lepas kahwin, kalau ada anak, kalau kita sewa rumah, ada tak buat perbincangan macam tu? Ada perbincangan dan dia mengatakan dia hanya membayar duit sewa rumah sahaja. Okey. Adakah Puan bersetuju ketika itu? Saya tak bersetujulah sebabnya sepatutnya tanggungjawab tu dia perlu pikul lah. Dan saya boleh membantu sedikit. Ya. Jadi tapi nampaknya dia menyerahkan tanggungjawab tu sepenuhnya kepada saya dan menguruskan soal pengasuh anak, kewangan anak serah bulat-bulat pada saya. Artinya bil-bil elektrik, air, barang basah dapur, semuanya di atas tanggungjawab Puan, ya? Ya, betul. Semuanya diletakkan atas saya. Tanggungjawab tu saya ambil lah.
bil-bil rumah, pengasuh anak, sekolah, yuran, baju sekolah anak, semuanya diletakkan kepada saya. Cuma dia membantu bila kita dah bergaduh, bila saya dah minta duit, dia akan barulah dia mengulur. Tapi itu pun setelah beberapa minggu kemudian meminta semula. Meminta semula setelah duit gaji dia habis. Jadi bagaimana dari tahun kedua ketahuan aktiviti perjudiannya dengan suami tidak mengeluarkan nafkah, perkahwinan itu boleh bertahan sampai 11 tahun? Ya, betul. Masih kekal sehingga 11 tahun perkahwinan kerana saya banyak mengalah lah. Saya banyak mengalah demi anak-anak. Dan sebenarnya kami pernah bercerai untuk kali pertama. Kali pertama sewaktu anak kami kami mempunyai 2 cahaya mata lah sewaktu itu. Jadi kami penceraian kali pertama dan saya rujuk semula kerana memikirkan soal anak-anak. Masa itu tahun ke berapa? Sorry. Waktu tu tahun ke-5 perkahwinan. Jadi bila saya rujuk semula, saya ingatkan adalah sebarang perubahan. Setelah diberjanji ada sebarang perubahan. Setelah rujuk, saya nampak tiada sebarang perubahan. Baik. Sekejap lagi kita nak terus bersambung, berbual dan mengenal pasti apakah kisah selanjutnya daripada kehidupan Puan Aifah ketika alam rumah tangganya yang telah pun berakhir dengan perceraian, dan kita ada seorang tetamu yang sangat dihormati untuk mengupaskan topik ini serta memberikan panduan kepada kita semua untuk pelajaran apa yang boleh kita lakukan apabila terpaksa berhadapan dengan senario ini. Dengar akan kembali sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Okey tim, hari ini kita ada satu lagi kes yang kita nak bawakan dalam episod kita. Kes ni sangat biasa, selalu kita dengar, pergilah mana sekalipun, apabila ada berlaku perceraian saja, mesti ada culas nafkah. Dan saya katakan ini memang biasalah ya, sebab saya sendiri kadang-kadang tertanya-tanya masa bercinta, semua boleh, jiwa boleh, raga boleh. Tapi bila dah berlaku perceraian, dituntut nafkah, nak bayar tu bukan main susah lagi. Yang masih suami isteri sekarang ni pun nafkah kejap bagi, kejap tak bagi. Apatah lagi yang dah cerai sekarang ni kan. Nafkah tu diorang kena meminta-minta pula. Tak lah, kadang perempuan ni pun boleh kata salah juga. Sebab sebelum kahwin, laki tu nak duit bagi, laki tu nak barang-barang keperluan dia pun bagi. Jadi bila dah kahwin, laki tu sebelum ni dah sedap dah. Semua apa dia nak berdapat. Memang dah kahwin, memang dia buat tak tahu je lah, dia tunggu je lah. Dia dah kahwin perempuan tu, ini agak sudah. Wah, sedap je kau cakap. Padahal memang tanggungjawab suami lah lepas kahwin. Kau kasihlah nafkah kat isteri. Lepas tu sebelum kahwin dah pergi kursus kahwin. So agama dah ajar. Tak reti lagi. Tak adalah. Aku tak adalah salahkan perempuan. Aku cakap je. Tak payah nak marah-marah. Negara kita ni tak ada ke undang-undang yang lebih tegas setidaknya bolehlah yang laki-laki ni belajar cara nak bertanggungjawab. Kan? Itu pun satu hal juga. Kadang-kadang suami ni dia bukan tak ada duit nak bayar nafkah, tapi dia pergi berjoli je. Ada yang ambil dadah, ada yang kaki clubbing, kaki perempuan. Sebelum kahwin, amboi, maksum bukan main. So jadi sebelum kahwin tu dia tak check ke latar belakang pasangan tu?
Itu perbincangan Dengar Room Table yang kami lakukan bersama pasukan Dengar, dan malam ini nafkah jangan lepas tangan. Kita ada Puan Aifa yang telah pun bercerai 3 tahun lamanya daripada perkahwinan 11 tahun, dan suaminya tidak pernah mengeluarkan nafkah hatta semasa rumah tangga itu masih berdiri lagi, dan sekarang apabila telah bercerai, nafkah anak-anak juga nampaknya macam tidak begitu diambil indah oleh bekas suami beliau. Dan saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, ada seorang tetamu hebat yang layak untuk memperkatakan tentang topik ini dengan lebih mendalam. Di studio kami telah disertai Yang Amat Arif, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar. Beliau adalah Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kerana bersama satu penghormatan untuk dengar Datuk berada di sini. Sebelum saya nak tanyakan kepada Datuk, ada benda yang saya nak tanya kepada Ustazah dahulu. Ustazah, hukumlah seorang isteri perlu ke taat kepada suami yang tadi tu kaki judi, tak keluarkan nafkah, kemudian pukul isteri pula. Isteri ni kena taat ke Ustazah? Ustazah nak jawab ringkas lah untuk malam ni. Kita ada pakar kan, Izwan. Ustazah sebut, tadi nak tanya, tapi kita dah terpaksa commercial break pula. Ustazah nak sebutkan perintah Allah taat kepada suami. Tapi suami yang bagaimana? Jadi kalau kita boleh tanya kepada responden sekejap lagi, sebab tu tadi Ustazah sebutkan, ada tak bincang sebelum tu kan macam mana perkahwinan selepas ni kalau ada zuriat 1, 2, 3, 4 orang. Siapa yang nak berbelanja, sewa rumah, makan, minum, pakai, itu asas. Jadi kita menasihati atas dasar agama. Sebab itulah perkahwinan. Kadang orang perempuan ni Zuan, orang lelaki lah yang kena ajar kita agama. Kenapa kita pula ajar dia? Itu jodohnya Allah untuk kita dan kita yang pilih. Kan kita tak boleh tukar dah takdir tu. Jadi bila kita memilih, kita harus tempuh. Maka bila tak boleh, laporkan kepada pejabat agama, hakim akan membuat keputusan, ataupun kita gunakan kedua-dua belah pihak keluarga untuk menasihati. Jadi di situ buat keputusan macam mana kita nak taat kepada orang yang melakukan perkara yang dimurkai Allah. Sebab nusyus bukan saja isteri tetapi suami juga terlibat sama. Baik. Dan Puan Aifah telah ke mahkamah untuk proses perceraian itu, diarahkan oleh hakim untuk suami membayar RM600 kepada 4 orang anak setiap bulan, ya. Betul. Tetapi suami membayar cuma RM150. Nampaknya culas. Cukup tak RM150 ni untuk 4 orang anak? Saya tahu soalan ni confirm lah jawapannya tak cukup kan? Ya, ceritakan. Betul lah. Perintah mahkamah adalah sebanyak RM600. Tapi setiap bulan mulai perintah tersebut dia membayar sebanyak RM150. Jadi untuk RM150 untuk 4 orang anak pada zaman sekarang ni memang tak cukup lah. Maknanya kalau dibahagikan kepada 4 orang tu dalam RM30 ke RM40 lah satu kepala. Jadi untuk saya menampung anak-anak, memang terpaksalah saya mengeluarkan daripada gaji saya sendirilah. Maknanya saya lah yang menampung sepenuhnya, dan setiap barang-barang yang keperluan anak tu disediakan oleh saya lah. Ikut perjanjiannya, dia membeli barang-barang yang dipinta. Kiranya RM600, dia membayar RM600, dan barang-barang yang diperlukan perlu diberitahu kepadanya dan dia akan membeli. Tetapi malangnya bila anak meminta kepada bapanya, bapanya berjanji saja, membelinya tidak. Jadi lama kelamaan anak-anak jadi fed up dan rasa tak berminat nak meminta kepada ayahnya dan terus meminta kepada saya saja. Datuk, kalau boleh saya dapatkan komentar Datuk tentang kes Puan Aifah ini. Suaminya jelas culas untuk memberikan nafkah yang diperintahkan mahkamah RM600 sebulan, termasuk apa juga keperluan anak-anak. Dan juga mungkin di peringkat ini Datuk boleh terangkan dahulu perbezaan istilah nafkah dan perbelanjaan harian itu supaya dapat difahami, Datuk. Okey, terima kasih Zuan. Dalam konteks hukum dan juga perundangan jelas bahawa tanggungjawab itu Allah SWT sebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, bahawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah itu adalah terletak kepada suami dan juga bapa-bapa lah. Saya rasa Ustazah Muzayyanah pun mungkin dah jelaskan tadi. Nafkah yang dimaksudkan tadi itu ialah nafkah makan minum, pakaian, tempat tinggal. Yang ini adalah
asas yang wajib diberikan oleh seorang suami maupun bapa. Adapun dalam konteks perbelanjaan harian itu, yang itu adalah merupakan hajat biasa yang diberikan oleh suami sama ada tu. Tapi asasnya ialah bahawa makan minum yang penting untuk seorang suami, untuk seorang isteri dan anak tadi itu mestilah diberi. Jadi di situlah Izwan, kalau kita tengok perbezaan yang jelaslah antara perbelanjaan harian dengan juga nafkah yang diwajibkan tu. Saya sebut yang tiga tadilah. Daripada sudut kesihatan contohnya perubatan, itu pun merupakan satu penting. Jadi maknanya nafkah ini berbalik kepada tanggungjawab suami dan bapa untuk memastikan kelangsungan kehidupan isteri tadi itu dan juga anak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. Suami dan bapa ini adalah pemimpin kepada anak-anak dan juga isteri. Dan ianya akan dipersoalkan oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak tentang tanggungjawab dia kepada orang bawahan dia tadi tu, isteri dan juga anak-anak. Baik. Sebelum sampai ke mahkamah Allah di hari pembalasan nanti, di mahkamah dunia ini 3 tahun bercerai, culas melanggar perintah mahkamah itu, apa tindakan susulan yang boleh diambil Puan Aifah untuk mendapatkan hak itu? Sebelum pada apa yang Puan Aifah boleh ambil tindakanlah, saya ambil peluang ni untuk memberikan penjelasan khususnya kepada nasihat kepada diri saya juga dan suami dan juga bapa-bapa lah tentang, tadi saya dah sebut tentang hadis tadi. Selain daripada itu, Allah SWT sebut jelas, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kita semua, para suami dan juga bapa-bapa, untuk menyerahkan amanah kepada pemilik amanah tersebut. Jadi dalam konteks ini, amanah yang dipertanggungjawabkan tanpa perintah daripada mahkamah. Maknanya daripada awal lagi, amanah yang diletakkan kepada seorang suami ataupun bekas suami, bapa kepada anak dan juga isteri ialah untuk melaksanakan amanah hak isteri dan juga anak tadi itu terhadap nafkah. Yang ini kita bercakap dalam konteks tidak ada perintah mahkamah. Maknanya daripada agama. Awal lagi itu memang dah dipertanggungjawabkan. Betul. Walaupun tanpa ada perintah mahkamah. Seorang suami dan bapa yang bertanggungjawab akan melaksanakan tanggungjawab nafkah ini tanpa memerlukan sebarang paksaan. Betul. Yang ini adalah merupakan tuntutan agama. Apatah lagi, Izwan, kalau melibatkan pemerintah telah mengeluarkan satu perintah. Allah SWT sebut, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan taat kepada pemerintah. Maknanya taat kepada Allah dan Rasul sebelum daripada datangnya ketaatan kepada pemerintah. Maknanya daripada awal tadi saya dah bacakan ayat dan hadis Nabi yang menyuruh kita, bapa-bapa dan juga suami untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan apabila adanya perintah daripada mahkamah ulil amri tadi, maknanya tanggungjawab tadi itu kan, tanggungjawab itu dah bertambah tu. Maknanya amanah kepada isteri, amanah kepada anak dan amanah kepada perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tadi itu. Jadi bayangkanlah suami-suami dan bapa, maknanya ada 3 amanah yang tidak dilaksanakan. Amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada Rasul dan amanah kita kepada pemerintah. Jadi dalam konteks inilah, maknanya pemerintah telah, hak yang diberikan Puan Aifah telah melalui satu keadaan di mana telah pergi kepada mahkamah, dan mahkamah syariah ini adalah merupakan lambang kepada pemerintah tadi itu. Dan mahkamah syariah telah mengeluarkan perintah tadi, seperti mana disebut Puan Aifah tadi, mewajibkan kepada suami tadi itu untuk membayar nafkah sebanyak RM600. Jadi dalam konteks inilah nasihat saya pada Puan Aifah, dan saya disebut pada Cik Zuan tadi itu, kita di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bagi membantu isteri-isteri yang telah mendapat perintah nafkah daripada mahkamah, anak-anak yang telah mendapat perintah daripada nafkah, suami ataupun bekas suami ataupun anak-anak tu, suami bapa masih lagi culas
apabila perintah telah dikeluarkan, maka kita wujudkan satu bahagian khusus di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara untuk membantu isteri-isteri dan anak-anak tadi itu supaya boleh terus memaksa suami dan bapa tadi itu untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ya, ini sebahagian daripada usaha yang kita buat je. Kita tahu maknanya kalau Puan Haifa kalau dia bekerja kan mungkin susah dia untuk nak melaksanakan pelaksanaan perintah nafkah tadi itu. Jadi kita minta contohnya pada Puan Haifa untuk bila suami tadi itu masih lagi culas, bapa masih culas, maka pergi buat aduan kepada bahagian sokongan keluarga yang telah kita wujudkan tadi di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Baik. Kalau kata Puan Haifa perintah itu dikeluarkan di mahkamah di Selangor contohnya, di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor kita ada seksyen bahagian sokongan keluarga, buat aduan di situ dan seksyen bahagian keluarga itu akan membantu Puan Haifa dan anak-anak yang telah mendapatkan perintah tadi itu. Baik. Jadi ini yang kita sebut tadi bila Nabi kata unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Saya tertarik bila Izwan tanya dengan Puan Muzayanah tadi, isteri yang ketaatan bagaimana yang dituntut kepada seorang isteri. Adakah seorang isteri yang dizalimi dengan tidak diberikan nafkah? Isteri yang dipukul, didera oleh suami, ya, bagaimana cara konteks dalam Islam ini? Nabi kata bantu mereka. Maknanya kita bukan bantu suami tadi itu untuk meneruskan kezaliman dan kejahatan. Jadi itu yang disebut minkum munkaran falyughayyirhu. Nabi pesan, nampak kemungkaran maka ubah kemungkaran tersebut. Kemungkaran itu perlu diberhentikan. Bagaimana cara kita nak berhentikan? Isteri yang telah mendapat perintah nafkah dia kena bertindak. Apatah lagi kalau perintah itu melibatkan anak-anak yang tidak tahu macam mana nak bertindak. Maka di sinilah kan kita kena bantu orang-orang yang zalim ini. Maknanya kita bantu mereka dengan cara kita berhentikan perbuatan mereka tadi. Kalau isteri yang didera, ketaatan, saya tahu kan kata ada yang sampai kan suami kata kau jangan keluar rumah sekalipun apa terjadi, tak keluar sebabkan ketaatan tadi walaupun apa berlaku kat rumah. Dipukul suami bertahun-tahun, didera disebabkan ketaatan tadi itu. Jadi kita kena betulkan kedudukan itu. Kita tak boleh biarkan kezaliman itu berterusan. Jadi ringkasnya kena bertindak dan dalam konteks ini rujuk kepada bahagian sokongan keluarga tadi, insya-Allah kita akan bantu untuk pastikan tunggakan nafkah tadi itu akan dilaksanakan oleh suami dan bapa yang culas tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan didengar ni Ustazah dan Datuk ialah untuk membantu Puan Haifa ini mendapatkan hak beliau. Bukan mudah untuk membesarkan 4 orang anak tanpa sokongan daripada bekas suami yang telah pun diperintahkan mahkamah untuk melaksanakan atau menyempurnakan nafkah. Kita akan panjangkan lagi perbualan ini. Ada suara hati yang saya nak dengar daripada Puan Haifa dan Datuk Ketua Hakim Syari'i masih lagi bersama kita sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, dengar berehat seketika kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izwan, jelas dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Diciptakan kita sebenarnya daripada pasangan-pasangan kita, daripada jenis kita sendiri. Kita tak berkahwin dengan malaikat pun, kita tak berkahwin dengan iblis pun, kita tak berkahwin dengan makhluk Allah bernama binatang. Minta maaf, tapi manusia. Jadi semuanya kita, ayat ni ditutup dengan liqaumi yatafakkarun. Kita boleh menggunakan akal berfikir. Macam Puan Aifah sebut tadi, kalau kita nak sebutkan 4 orang anak dalam zaman sekarang ni, kan, RM150. Mungkinlah para penonton kata ni demand sangat ni bekas isteri ni, kan. Tetapi kehidupan sekarang ni, jadi bila kita sebut memang gunakan akal berfikir tak boleh. Tak boleh, memang tak mampu untuk sekarang ni. Jadi Allah sebutkan litas kuno, untuk kita duduk dalam ketenangan. Itu sebenarnya tujuan perkahwinan. Untuk mawaddah warahmah, penuh dengan rasa cinta. Dan bila perkahwinan itu telah dewasa, sungguh anak-anak dah membesar sebagainya, tetap ada rahmah hasil daripada kesabaran, hasil daripada nasihat menasihati. Ini rumah tangga dalam Islam yang kita mahukan, Izwan. Baik. Itu dia sedikit daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Ustazah Muzayyanah Abdullah. Kami masih lagi bersama dengan responden pada minggu ini, Puan Aifah, dan juga Yang Amat Arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Saya nak tanyakan kepada Puan Aifah, 11 tahun melayari rumah tangga, anda katakan tadi ia bermula dengan perasaan suka sama suka, cinta, tetapi akhirnya tahu suami ini terlibat dengan aktiviti perjudian, tidak mengeluarkan nafkah, memukul anda ketika anda menyatakan hasrat bagaimana agaknya pembahagian urusan rumah tangga ini harus dilakukan. Saya tahu mungkin keperitan itu berlaku, ya, cinta yang diharapkan berlangsung sampai ke jannah terkandas di tengah jalan. Bagaimana agaknya Puan nak bagi tahu saya dan juga penonton serta Yang Amat Arif ada di sini, kepayahan itu, terpaksa mengeluarkan duit belanja sendiri, mengenangkan cinta yang tidak menjadi, rasa derita itu, kepayahan itu, bagaimana agaknya Puan nak luahkan kepada kami? Macam yang saya cakaplah, percintaan tu antara suka sama suka. Dan kita mengharapkan ia kekal hingga ke akhir hayat. Tetapi akhirnya terkandas juga. Jadi sepanjang tempoh perkahwinan saya selama 11 tahun tu memang cukup, memang sangat cukup saya rasa macam derita. Satu penderitaan lah, senang. Jadi bila kita mengharapkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai antara satu sama lain, tetapi akhirnya benda tu tak terjadi. Dan saya perlu menempuh bermacam-macam cara untuk membesarkan anak-anak saya dengan membuat kerja-kerja sampingan, membuat jualan untuk menampung kehidupan sepanjang perkahwinan tersebut. Dan kadang-kadang saya rasa macam penat dan rasa macam rasa terduduklah juga bila apa yang saya perlu tempuhi semua ni, dan ujian yang berat tu terpaksa saya harung jugalah. Jadi nak membesarkan anak-anak seramai 4 orang tu, saya rasa macam kadang-kadang saya macam rasa terfikir, mampukah aku, kan? Mampukah aku untuk meneruskan? Dan kadang-kadang bila saya punya bekas suami dulu sepanjang perkahwinan, bukan setakat pukul sampai lebam semua tu dah jadi makanan untuk saya lah. Maknanya dengan kadang-kadang dengan senjata tajam pernah diacukan kepada saya, parang, kan, kayu belati. Jadi saya tempuh juga selama 11 tahun tu dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ada perubahan lah daripada dia, dan menjadi seorang bapa yang baik, menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya. Jadi saya meneruskan, dan bukan setakat perjudian, dia juga terlibat dengan pergi ke kelab, tidak menunaikan perintah Allah dan tidak menjalankan kewajipan lah kepada perintah Allah. Jadi kita tengok, kita lihat maknanya
tiada sebarang perubahan dan umur semakin meningkat. Jadi kita rasa macam perlukah aku meneruskan perkahwinan tersebutlah. Baik. Jadi Dan perceraian berlaku, ya. dan perceraian tersebut berlaku. Datuk, berdasarkan cerita Puan Aifah ini, perkataan ini mungkin subjektif, agak tabu, agak tidak disukai, tetapi sudah jatuhkah ke dalam perkataan dayus bekas suaminya Puan Aifah ini? Bila kita sebut istilah dayus ni kan, dia lebih kepada persoalan membiarkan isteri tadi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Baik. Tapi dia diam saja. Saya rasa istilah yang lebih tepat yang Ustazah Zainah guna tadilah, nusyus isteri. Nusyus suami. Nusyus suami, selalunya nusyus dikaitkan dengan isteri. Betul. Nusyus suami. Nusyus suami ni maknanya perlakuan suami yang bertentangan dengan tanggungjawab yang telah ditetapkan dalam agama. Ustazah Zainah baca dalam surah Rum tadi, maknanya keluarga Islam ini maksud tujuan dia ialah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Maknanya ketenangan, kasih sayang dan juga belas ihsan. Kalau kita tengok apa yang berlaku 11 tahun dalam perkahwinan Puan Aifah ni, di mana ketenangan itu ada? Di mana kasih sayang dan di mana rahmat dalam perkahwinan tersebut? Dia tidak wujud. Sedangkan dalam Islam, dalam surah Rum jelas. Dan ini hanya boleh berlaku, Izwan, sekiranya suami tadi itu melaksanakan tanggungjawab dia. Dan apabila ia tidak melaksanakan tanggungjawab dia, maka di sinilah yang kita katakan bahawa suami tadi itu adalah seorang nasyiz yang telah tidak melaksanakan tanggungjawab. Bukan sahaja tidak melaksanakan tanggungjawab, melakukan kezaliman kepada isteri dan juga anak-anak. Jadi saya dah sebut dah tadi bagaimana, saya tak tahulah macam Aifah sebut tadi tu 11 tahun sabar apa semua dan sebagainya kan, untuk memberi ruang dan peluang kepada suami tadi tu untuk berubah. Tetapi Izwan, saya selalu katakan tadi bagaimana bila dia melibatkan kezaliman, penderaan yang berlaku, kita baca dalam baca surah Yasin, bagaimana di hari akhirat nanti Allah akan tutup kita punya mulut dan sebagainya. Maknanya kan Izwan, setiap anggota badan kita ni, seorang isteri akan dipertanggungjawab Allah SWT. Kenapa ditutup mulut? Sebab badan yang didera oleh mana-mana orang, sekiranya tidak terbela, kan, maka ianya akan menjadi pendakwa terhadap kita pada satu masa. Sebab tu yang saya katakan tadi itu, bagaimana tanggungjawab kita, isteri-isteri contohnya, yang apabila berlaku penderaan, kezaliman yang berlaku ni, perlu bertindak. Bukan sebab perkahwinan ini diwujudkan ialah untuk memastikan sakinah warahmah tadi itu. Dan bagaimana kita nak membantu seorang suami yang zalim tadi itu untuk berhenti daripada perbuatan tersebut. Di sinilah Puan Aifah, di mana diwujudkan satu institusi di mana boleh membantu isteri-isteri dan anak-anak tadi untuk mendapatkan perlindungan daripada suami yang bukan dayus saja, yang seorang yang nasyis tadi, tak melaksanakan tanggungjawab, supaya perbuatan tadi itu boleh terhenti. Seksyen 105 contohnya, Akta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, memberikan hak kepada seorang isteri yang didera oleh suami dengan perbuatan yang zalim untuk memohon injangsi daripada hakim-hakim mahkamah syariah. Jadi kalau sekiranya relief ini yang diperuntukkan dalam satu undang-undang tidak digunakan dan dimanfaatkan, bagaimana seorang isteri tadi nak memberhentikan, sebab sebagai diri dia sendiri untuk berhenti. Yang ni yang saya sebutkan tadi, bagi Nabi unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kita bantu saudara kita, bantu suami kita daripada meneruskan perbuatan zalim tadi itu. Jadi dengan cara kita bertindak dengan cara yang bijak. Tapi tak apalah, itu kesabaran dan harapan di Puan Aifah. Ada tu Izwan, ni ada kes depan saya tu 30 tahun, 19 tahun mula berkahwin, malam tu sudah dipukul dan didera sampailah umur 40 tahun. Lamanya. Umur 60 tahun tu barulah dia tahu ada hak untuk dia mohon fasah di mahkamah syariah. Jadi tempoh 40 tahun yang disisiakan, tidak ada sakinah mawaddah warahmah
dalam perkahwinan tersebut. Itu dah melanggar kepada kenapa keperluan untuk berkahwin itu ya, atas 3 konsep ataupun 3 prinsip tadi. Betul. Datuk, kami nak ucapkan terima kasih Datuk kepada Ustazah. Sikit kalau misal kata suami sampai sekarang memang tak juga memberi nafkah, apa lagi peranan? Adakah sampai kita boleh buat report polis, kena tangkap? Itu banyak orang tanya tu Izwan. Ya. Apa ni Ustazah, di bawah Akta Inik Mengundang Keluarga Islam, perbezaan antara nafkah isteri dan nafkah anak. Nafkah anak ni dia bermula daripada perintah mahkamah. Jadi maknanya kalau Puan Haifa, anak-anak masih kecil, bagaimana dia nak bertindak Izwan? Ustazah, jadi dia kena mohon pada mahkamah untuk mendapatkan perintah itu terlebih dahulu. Dan tunggakan nafkah itu bermula daripada perintah mahkamah. Adapun nafkah isteri ni Ustazah, dia bermula daripada akad tu. So daripada akad nikah tu berapa jumlah tak dibayar, so dia akan jadi tunggakan nafkah. So bila berlaku tunggakan nafkah itu berlaku, pertama yang perlu ditindak Ustazah ialah mohon kepada mahkamah untuk dapatkan jumlah tunggakan nafkah tersebut. Bila tak bayar juga, tu yang saya katakan tadi, kita ada satu bahagian sokongan keluarga yang akan bantu isteri-isteri dan anak-anak yang telah mendapat perintah tunggakan nafkah tadi tu untuk bantu dia kejar suami tadi. Paksa dia sehinggalah boleh memenjarakan suami tadi itu disebabkan keculasan dia Jadi tadi. kata-kata ataupun keywordnya ialah bahagian sokongan keluarga ya. Simpan di dalam fikiran anda. Kalau ada kes begini terus ke Mahkamah Syariah, bahagian sokongan keluarga. Ya betul. Terima kasih Ustazah kerana bertanyakan soalan itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Arif, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Banyak sebenarnya yang kami kalau boleh nak belajar lagi, tetapi masa mencumbui kita Datuk. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi. Terima kasih Izwan jemput saya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Dan kita nak berehat seketika. Sekejap lagi ada seorang lagi tetamu. Kita nak lihat dari aspek psikologi dan sokongan kekeluargaan. Terus bersama dengar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Dengar, pada malam ini kita bawakan topiknya nafkah jangan lepas tangan. Satu platform sebenarnya pembelajaran juga buat saya dan Ustazah kerana macam-macam kami dapatkan input itu, dan kita berharap penonton juga akan dapat belajar sesuatu daripada apa yang kami bawakan pada malam ini. Masih lagi bersama dengan Puan Haifa, responden kami yang telah bercerai 3 tahun lalu. Dalam tempoh perkahwinan 11 tahun lamanya tidak pernah dibayar nafkah oleh suami, dan ketika telah bercerai mahkamah memerintahkan pembayaran nafkah RM600 sebulan. Itu pun culas, beliau hanya membayar RM150 sebulan bagi menampung 4 orang anak. Kami bersama dengan tetamu berikutnya iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Beliau adalah pakar motivasi yang tak perlu diperkenalkan lagi, memang cukup mendalam dalam aspek kekeluargaan ini. Jadi kalau boleh saya mulakan terus kepada Dr. Tengku Asmadi. Sebelum kahwin Doktor, kentut pun baunya wangi. Tapi bila dah kahwin, kemudian tak panjang jodoh perkahwinan tu bercerai di tengah jalan, mulalah jadi masalah macam ni ya. Saya katakan tadi, ini bukan masalah luar biasa, memang berlaku kepada mana-mana pasangan yang bercerai. Macam jarang kita dengar orang yang betul-betul disiplin membayar nafkah ni. Ada kadang-kadang, tetapi kebanyakannya inilah kes yang kita dengar. Mungkin pandangan daripada doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Terima kasih atas peluang untuk berkongsi pandangan pada malam ini. Bila kita bercakap tentang rumah tangga, pastinya apabila rumah tangga itu berlaku sahaja akad nikah tu tadi, pastinya terlaksananya amanah dan tanggungjawab. Dan sepatutnya benda ni bukannya isu, sebab kalau kita lihat dah nak kahwin kena mampu untuk sara keluarga, sara anak isteri dan sebagainya. Culas ni dia ada culas yang betul-betul culas, sebab apa, memang daripada kecil perangai kedekut, bukan setakat dengan anak isteri. Sebelum kita kahwin dia dah kedekut dah dengan anak, dengan adik-beradik, kedekut dengan orang kedekut. Ada orang macam ni. Jadi bila dia berkahwin, perangai kedekut dia terbawa-bawa. Dia kedekut dengan isteri dia, dia kedekut dengan anak-anak dia.
Padahal itu tanggungjawab dia. Ini ada yang sebegitu. Jadi pada saya apabila kita lihat riak-riak besar bermula dengan riak-riak kecil. Okey, penceraian misalnya berlaku bukan hanya pada hari penceraian tu ada isu terus bercerai. Kadang-kadang dia terkumpul sedikit demi sedikit demi sedikit. Dia umpama, saya selalu katakan, kalau kita ada satu papan, kita susun batu-bata atas papan tu, papan itu melendut. Kemudian sampai kepada batu-bata terakhir, kita letak patah. Dan selalunya orang akan lihat batu-bata terakhir itu penyebab kepada patahnya papan itu. Tetapi sebenarnya isunya telah timbul daripada awal perkahwinan. Dari batu-bata pertama sekali. Ya, dari batu-bata pertama tu lagi. Jadi oleh sebab itu saya nasihatkan kepada semualah yang berumah tangga, perbaiki apa juga isu-isu yang ada dalam rumah tangga, tingkatkan komunikasi. Kan kalau masa sebelum kahwin tu semua tu tak boleh pakai sebab kita nak memiliki, apabila nak memiliki apa pun kita sanggup korbankan. Tetapi bila kita mula berkahwin, ada perkara-perkara yang nampak tak serasi, kita mula selesaikan dengan komunikasi. Sebab apa? Apabila hati sudah jauh, maka komunikasi menjadi sukar. Tetapi pada peringkat awal perkahwinan, hati masih dekat. Jadi bila hati masih dekat, bila kita usahakan untuk berkomunikasi, kalau dia tak boleh menerima, kita kena faham bahawa dia ada orang yang dia hormati, dia mungkin ada orang yang dia nak dengar cakap. Kita guna orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menasihati dia. Kan? Tapi ialah kalau sampai 11 tahun, kena pukul, kena dera, pada saya percaya takdir Allah ni walaupun buruk ataupun baik di mata kita, dia tetap sebenarnya baik untuk kita. Pada Allah baik. Kadang-kadang kebaikan tu kita tak nampak sekarang. Kadang-kadang kebaikan dia dapat kemudian. Contoh paling mudah. Saya adalah orang yang tidak mendapat nafkah berusia saya 7 tahun. Mak saya ditinggalkan sebagai seorang ibu tunggal. Saya tak dapat nafkah ayah saya. Saya jumpa ayah saya daripada umur 7 tahun. 43 tahun baru saya jumpa ayah. Tetapi apa hikmah dia? Ini saya nak beritahu. Hikmah dia, bila saya jadi ayah, saya tak nak buat apa yang ayah saya pernah lakukan kepada saya. Saya nak jadi ayah yang terbaik untuk anak-anak saya. Baik, itu benda yang berlaku kemudian. Yang kita tak nampak pada ketika berlakunya. Mak saya menangis tengah malam, merintih dan sebagainya, kan. Dan bila kata tadi berjudi dan sebagainya, berlaku sebab dulu orang-orang dulu pun kuat berjudinya, kan. Jadi oleh sebab itu saya percaya bila saya jumpa arwah ayah saya tetap kata dia ayah saya. Saya maafkan segalanya sebab saya kata apa, saya takkan jadi sebaik ini kalau tidak kerana Allah aturkan kehidupan sebegitu. Jadi takdir Allah, walaupun kita tengok buruk misalnya, percayalah mungkin anak-anak kita belajar sesuatu daripada kepedihan, keperitan, kesusahan, kesukaran yang kita lalui. Baik, doktor, saya nak pindahkan ke ustazah, ya. Ini mungkin antara dilema kaum wanita, ustazah, ya. Apabila berlaku begini, perlukah aku tuntut fasakh atau perlukah aku memaafkan? Dan kata doktor tadi mungkin nanti ada hikmahnya dan sebagainya. Bagaimana agaknya pandangan ustazah? Ustazah seronok sebenarnya dengar Dr. Asmadi bercakap ni, subhanallah, sebab takkan berlaku sesuatu dengan izin Allah dengan sia-sia. Semuanya mesti ada hikmah. Jadi saya sangat memandang. Jadi pilihan sebenarnya atas kita manusia yang Allah beri akal, para isteri, kan. Kalau nak teruskan, kita yang pilih. Kalau kita nak batalkan pernikahan itu pun ada haknya, antaranya menuntut fasakh. Okay, jadi Puan Aifa yang telah berlaku demikian, kita nak sebutkan hikmah yang kita pandang tu takkan kita dapat tanpa hari ini kita tempuh dengan sabar. Jadi manisnya tu bila? Bukan mesti kat dunia tapi di akhirat Allah. Jadi kalau kita nampak tu, isteri titlenya mulia. Kalau kita memilih untuk tarik handbrake terus, kita tak tahu kat mana hikmah yang kita nak jumpa tu. Dan mungkin Puan Aifa, saya fikir selepas ini lakukan sesuatu seperti kata yang Ahmad Arif tadi, kebahagiaan sokongan keluarga itu untuk dapatkan apa yang perlu kerana kelangsungan hidup, bukan saja Puan Aifa tapi untuk anak-anak juga, ya. Dan Dr. Tengku mungkin nasihatlah kepada orang lelaki ni, jadi gentleman lah, ya. Janganlah dulu nak mengurat, amboi sanggup ni, kan. Betul, ambil ke hantar makan semua saya bayar, jangan risau. Lepas saja kahwin, keluar kedekut dia tu. Dia macam ni lah, bila kita berkahwin, kita ada zuriat, kita kena faham satu je, bahawa syurga orang lelaki ni pertama pada ibunya, kan, pada ibunya.
Yang kedua, doa anak-anaknya. Doa anak-anak. Jadi kalau kita abaikan anak-anak, tak bagi nafkah, anak tak suka, anak benci, anak marah, macam mana anak nak doakan kita apabila kita dah tak ada di dunia ini? Betul. Maka kita akan kehilangan satu peluang yang besar. Allah bagi anak, sedangkan ramai orang sampai buat macam-macam usaha nak dapat anak. Dan kita dah ada anak, kita abaikan. Kita ada orang yang boleh mendoakan kita, kita tak manfaatkan. Jadi oleh sebab itulah kita kena faham, kita kena ambil tanggungjawab dan kita kena lakukan perubahan. Jadi perubahan ni nak lakukan perubahan, sebenarnya kita nak lakukan perubahan ni ialah dengan kehendak Allah. Tetapi dengan niat kita nak berubah. Jadi pasang niat, at least sekurang-kurangnya kita pasang niat, ya Allah aku nak berubah. Macam mana cara Allah nak hantar supaya kita ni berubah, itu Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang Allah hantar mungkin dengan kawan-kawan dia, jiran dia, mungkin tiba-tiba berlaku sesuatu mudarat. Kadang-kadang Allah mendidik kita dengan perkara yang kita tak sanggup pikul dah. Betul. Kan? Accident, sampai kepada putus kaki, putus tangan baru nak sedar kan? Contoh. Tapi kita tak naklah sampai ke tahap macam tu. Tetapi Allah tetap ada cara nak menyedarkan kita. Sebab Allah tak akan biar kita begitu saja. Satu hari mungkin dah tua, baru teringat anak. Jadi sebab tu saya kata anak-anak adalah anugerah yang cukup dahsyat. Jadi oleh sebab itu, ambil peluang kalau kita ada anak, maka berikan yang terbaik nafkah pada anak-anak kita supaya mereka kenang kita dalam doa dia. Barulah kalau hubungan tu rapat, kasih sayang tu rapat, insya-Allah doa. Dan kepada puan, kan saya dengar dari tadi, saya ambil iktibar daripada arwah mak saya. Walaupun suami buat macam mana sekalipun, dia tak pernah tidak mendoakan. Dia doa sampailah ke hujung nyawanya, tetap mendoakan yang baik-baik. Dan insya-Allah Allah Maha mengetahui. Dan macam kata ustazah tadi, hadiah kita mungkin di sana, bukan di sini, tetapi Allah memang besar. Cakap ni senang kan? Yang melaluinya hanya dapat merasakan dan memahami. Dan insya-Allah saya sangat memahami sebab saya pernah melalui fasa-fasa sebegitu. Kami harapkan Puan Aifah akan berusaha untuk mendapatkan hak, tetapi dari segi hubungan bersama tu saya sedar dan saya percaya Puan Aifah boleh lakukan untuk memperbaiki keadaannya. Nampaknya masa sangat mencemburui kita ni Ustazah dan Doktor. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, pakar motivasi, Puan Aifah. Terima kasih kerana berkongsi kisah pada malam ini. InsyaAllah selepas ini keadaan akan lebih baik lagi, kami doakan. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi dengan satu lagi episod dalam kehidupan ini. Saya mewakili Ustazah Muzayanah dan juga semua kru penerbitan. Terima kasih atas perhatian anda dan kebersamaan pada malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia. Dengar, ku sering terdengar. Dengar, akan ada sinarnya. Dengar, fitrah hidup yang fana. Ada di jiwa, syukur kalimah azimat, kalimah keramat. Dengar ku